diri kita, khususnya hati, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita saat teduh di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian suci, suci, suci.
Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang layak kita sembah, kita puji dan kita tinggikan, karena Dialah juru selamat kita yang ajaib dan mulia. Kita mau naikkan pujian Dia yang layak. Bapa yang kami kenal, kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Engkaulah yang layak kami sembah ya Tuhan. Kami agungkan dan kami muliakan Tuhan. Engkaulah Allah juru selamat kami ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, dengan segala penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Jikalau kami boleh datang dan ada berada di tempat ini ya Tuhan, itu semua karena kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, yang tidak terpikirkan oleh kami semua ya Tuhan.
Engkau sungguh baik ya Bapa. Tuhan, saat ini siap Tuhan untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, berdoa menyerahkan hamba-Mu yang Kau utus menyampaikan kebenaran firman-Mu, Guru Injil Aweng. Biarlah Tuhan memakai dia Tuhan seturut kehendak-Mu ya Tuhan, apa yang Kau harus sampaikan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Terlebih kami mohon ya Tuhan, apa yang kami dengar ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan Kau dan berkenan di hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebagian dari nas Alkitab yang diambil dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Kita akan baca dengan silih berganti dan ayat 23 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Dan kesudahan semua itu ialah kematian. Ayat ini kita baca bersama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita mau datang secara pribadi ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Acap kali kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Acap kali kita menyakiti hati sesama kita. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang agung, mulia dan perkasa ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang melihat dan mengetahui ya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga telah mendengar doa-doa dan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni pemberontakan kami. Ampuni ketidaktaatan kami ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, Engkaulah kuat kami ya Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari selanjutnya Tuhan. Hanya kasih dan kuat-Mu ya Tuhan memampukan kami untuk hidup benar dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya darah Yesus yang mampu menebus dosa-dosa kita. Kita akan responi doa pengakuan dosa yang telah kita akui bersama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian 161. Ada sumber dipenuhi darahnya. Mari kita berdoa sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini bisa datang ke rumah Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Dan saat kami akan baca renungkan firman Tuhan, itu pun anugerah Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
啊，求圣灵帮助我们，使我们能够明白你的话，在生活上能够荣耀你。 Dan tolong kedua hamba-Mu yang menyampaikan maupun menerjemahkan supaya juga dapat menyampaikan dan menerjemahkan firman Tuhan dengan baik. 求你帮助你软弱的仆人，使我们所讲的信徒都能够听得明白。 Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告，感谢奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Sikat gigi hirup udara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 哇， Cakep. 班顿呀， Pantun. Intinya selamat pagi Bapak Ibu 就 Saudara. 是说早上好。 Pergi sama teman ke Pandaan, Tisyong Cememen Cawan. Oke, nah saudara senang sekali bisa ibadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara ya. Waktu berlalu dengan cepat, terakhir saya datang Desember, sekarang udah 6 bulan berlalu bisa ibadah bareng lagi. 今天我很高兴能够回到先道堂和大家见面。我最后一次来就是去年12月份。 Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis beri kesempatan saya pulang kampung setahun sekali. 我感谢我们的神父们、执事们、弟兄姐妹，给我机会1年1次回我的老家。 Ya, dan saya juga bawa salam dari keluarga besar STT Saat, Bapak Rektor beserta jajaran dosen menyampaikan salam bagi Bapak Ibu Saudara semua. 我也代替我们神学院的院长和教授们向你们问安。 Senantiasa dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. 大家 Amin. 常常在健康中有神的恩典。 Oke, saudara kita renungkan tema 2 macam perhambahan. 我们今天要思想就是2种的奴仆。 Tadi kita sudah baca Roma 6 ayat 15 sampai 23. 刚才我们读了罗马书第6章15到23节。 Nah, saya akan ajak kita baca 2 ayat saja yang terakhir, yaitu ayat 22 dan 23 sekali lagi. 我向你们重读22、23节而已。 Saya baca ayat 22 dalam bahasa Indonesia, Ailivi akan baca ayat 23 dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主耶稣基督里乃是永生。 Saudara, di bioskop lagi ada putar film yang booming, judulnya How to Train ya, How to Make Millions Before Grandma Dies. 哇，我们现在印尼的电影院就出了这一部分，部电影，就是婆婆死之前成为百万富翁， Nah, ini film Thailand Bapak Ibu. 是泰国的影片。 Sawadikap. 萨瓦迪卡， Kira-kira ada 晚安 bahasanya begitu ya. Tapi ada terjemahannya kok, ada terjemahan. Nah, saudara, ini judul panjang tapi jangan salah baca. 这个题目很长，是不是？但是你不要读错啊！ Ada kata before di tengah-tengah. 这里说之前， Kalau kita nggak baca before-nya jadi how to make millions grandma dies. 如 Ya 果 kan? 没有之前呢，那么就婆婆死，我们成为这个百万富翁。 Jadi film horor ya, bagaimana membuat jutaan ama meninggal. Nah, Semua, itu film horor. Ini 这 film 个 drama, 变成恐 saudara. 怖片的，婆婆死了，怎么能够成为百万富翁呢？ Nah, saudara, ini cerita tentang seorang cucu yang bernama M. Itu cucu yang muda ya, yang tua amanya poponya. 那么就讲到这个男孙叫做 M， 这个是他的外婆。 Dia mau mendapatkan uang cepat, bisa sampai 1 jutaan lah setidaknya uang Thailand sebelum amanya meninggal. 他就很想，他的婆婆死之前，他能够得到这个100万， Caranya gimana? 用什么方法呢？ Dapetin warisan dari amanya. 啊，就是从婆婆的那个遗产得到。 Nah, tapi kan bukan dia sendiri dong cucunya, ada poponya, ada anak-anaknya, dia juga ada saudara yang lain. 但是她不是单单婆婆的一个孙，她还有她的婆婆的孩子们，还有其他的表哥表姐。 Jadi demi mendapat warisan dia rela menghamba pada amanya. 为了得到这个婆婆的遗产，她愿意成为婆婆的仆人。 Dia tuh pemuda pengangguran, tiap hari main game aja 其 kerjaannya. 实她没有工作做，每天就玩手机。 Jadi dia pikir kalau dia
baik-baikin amanya sebelum amanya mati, nanti warisan buat dia kira-kira gitu. 所以呢，他就想到，如果我讨好我的婆婆，有一天她死了，她把她的遗产就给我了。 Jadi dia rela loh menghamba jadi karyawan, jadi asisten rumah tangga amanya. 所以她很心甘情愿的成为她婆婆的仆人，做她的遮掩服侍她的婆婆。 Amanya tuh ada jualan, kalau kita nonton film tulisannya tuh conge. Sebenarnya bukan conge ya, itu konggi atau apa gitu, bubur sebenarnya gitu 其 saudara. 实她的婆婆老了，还是有一个小卖粥的小店。 Nah saudara, pagi-pagi amanya mesti bangun jam 4 jualan di pasar gitu, dorong gerobak gitu. 婆婆呢，凌晨4点就起来推那个卡车卖粥。 Dia bilang, "Ama saya mau bantu." Bener bisa bangun jam 4 gitu. 好，那个孙子说：“婆婆，我要帮你。”婆婆说：“你能够4点起来吗？” Amanya sebenarnya nggak bodoh, ini cucu nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba mau bantu, baik-baik pasti ada maunya. 当然，那个婆婆也不是笨，这个男生忽然间对她这么好，一定有目的的。 Nah saudara yang kasih Tuhan, betul sekali amanya nggak bisa dibohongi, dia sangat menunggu warisan itu turun. 所以呢，她不能骗这个婆婆，她一直等这个遗产的来到。 Dia rela kerja keras menghamba, bayain amanya, pijit lah, masak lah apa. Semua ujungnya dia berharap nanti warisan ke saya. 所以这个男生什么都能愿意为她婆婆做，煮菜呀、打扫房子，跟她按摩，为了得到这个遗产。 Satu waktu amanya kena kanker, kesehatannya mulai makin drop. Akhirnya amanya bikin keputusan warisan akan diberikan pada seseorang. 后来呢，她的婆婆得了癌症，身体越来越衰弱，她就决定把她的遗产送给某一个人。 Warisan rumah yang dijual itu dikasihnya ke QQ-nya, ke pamannya, bukan ke dia. 后来呢，婆婆那个屋子卖出去的钱啊，不是给那个孙，却给了她的舅舅。 Ngamuk cucunya saudara. 哇，这个男生就生气了。 Dia sambil dorong di kursi roda amanya, dia langsung gebrak ini. Ama sayang saya nggak sih? Dia langsung pulang, dia nggak mau lagi rawat amanya. 那么她一边推婆婆的轮椅，她就生气说：“婆婆，你到底爱不爱我？” Lalu film berlanjut, amanya kondisi makin buruk dan disinilah kata orang-orang mulai banjir air mata. 啊，故事就这样接下去，婆婆的身体越来越衰弱，这个时候就很多人流泪了， Khususnya yang air matanya banyak baru bisa banjir 特别有 saudara. 很多眼泪的。 Nah saudara, kenapa? Karena si ama yang makin lemah, di situ akhirnya cucunya tobat. Cucunya tahu, aduh saya nggak boleh begitu sebenarnya. 就是当她婆婆最衰弱的时候，她的男孙悔改了，她知道她不能够这样对待婆婆。 Motivasi yang tadinya demi harapin warisan, dia tahu nggak boleh gitu. Dia jadi motivasinya, dia mau sayang poponya dengan tulus, dengan ikhlas. 起初她服侍婆婆的动机是为了钱，现在她明白了，她不应该这样，她应该好好真心的服侍她。 Singkat cerita, meski dia tidak dapat warisan, dia rela rawat amanya sampai meninggal. 虽然她知道她得不到了这个遗产，她还是很有爱心的服侍她婆婆。 Saudara, saya minta maaf buat yang belum nonton, saya spoiler seperti ini, mungkin saudara jadi nggak seru nanti 对 nontonnya. 不起，你们还没有看的，你们在看的时候可能不大精彩了。 Tapi saya nonton film ini, saya teringat tentang apa yang mau kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini. 因为当我看了这一部片，我就想到今天我们要思想的这个神的话。 Tema kita 2 macam perhambaan. 我们的题目是2种的奴仆， Singkatnya ada hamba dosa, ada hamba Tuhan. 一个就是罪的奴仆，一个就是上帝的奴仆。 Nah saudara, di sini saya mau kita perhatikan dulu yang dimaksud sebagai hamba Tuhan dalam bagian firman Tuhan dan seluruh firman Tuhan bukan hanya tertuju pada Muse, cuantau, rohaniwan saja. 但是我要先告诉你们，这里讲到的神仆，不是单单只属牧师啦、传道，不是。
tapi mencakup kita semua saudara, yaitu yang sudah percaya Tuhan Yesus dan hidup melayani serta mau memuliakan Tuhan, itu juga disebut hamba Tuhan. 但是就是包括我们已经相信上帝的人，服侍他的人，这一些人也称为上帝的仆人。 Nah saudara, sebagaimana si cucu sempat punya motivasi buruk waktu menghamba pada amanya, 当然，我们看起初这个孙啊，为了要得到某一件事很好的服侍她的婆婆。 mari kita juga periksa motivasi kita nih sebagai hamba Tuhan waktu kita menghamba pada Tuhan kita. 我们也好审查，若我们说我们是上帝的仆人，我们对他的动机是什么呢？ Apakah motivasi kita menghamba pada Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri atau sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan? 我们成为神的仆人，是不是为了自己的利益呢？或者是为了荣耀上帝呢？ Saudara kadang sadar tidak sadar kita bisa loh mau melayani Tuhan, memuliakan Tuhan demi dapat berkat seperti motivasi si cucu demi dapat warisan dari si ama. 当然，有时候我们无意中我们也会发现，我们对神的服侍就是有一个得到祝福，就像那个孙子一样得到婆婆的遗产。 Saya percaya sama Tuhan Yesus, saya mau ke gereja, saya mau berdoa, ya supaya diberkati Tuhan dong. 我们会常常说，我爱上帝，我来教会，我祷告。当然，我盼望上帝祝福我。 Saya berharap pekerjaan saya diberkati dengan berhasil, dengan melimpah. 我盼望上帝祝福我的工作，使我能够有钱赚。 Saya berharap supaya keluarga saya diberkati, anak cucu baik-baik, sehat-sehat, suami istri rukun mesra. 我也盼望我们的家庭美满，我们做父母、做子孙的，大家都能够幸福的在一起。 Saya berharap kuliah saya, sekolah saya sukses, saya dapat nilai bagus, saya berprestasi. 我也盼望我的学业都能够得到好成绩。 Saya berharap dapat pasangan, supaya pasangan saya ganteng, cantik, baik, cinta Tuhan, rajin menabung. 我也求神赐给我好的配偶，又漂亮又英俊，所以我们开始除夕。 Saya berharap sehat walafiat gagah perkasa seumur hidup. 我也求主给我一生一世有健康的身体。 Saudara berharap berkat seperti itu nggak salah. 你们有这样的祈求是没有错的。 Masa kita ikut Tuhan nggak mau dapat berkat dari Tuhan? 难道我们跟随主不愿意得到他的祝福吗？ Tapi jadi salah kalau itu menjadi motivasi fokus kita waktu kita mau menghamba pada Tuhan. 但是当我们愿意成为神的仆人，若你有这样的思想而已，就不对了。 Kenapa? Karena Tuhan itu bisa punya rencana atau kehendak lain yang tidak sesuai dengan rencana kehendak kita. 因为呢，上帝可能在我们身上的旨意，跟我们所想得到的不一样。 Saudara kita mau sehat tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita sakit. 我们盼望健康，但是有时候上帝允许我们生病。 Kita mau sukses dengan cepat tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita susah payah dalam kerja usaha kita. 我们盼望能够很快的成功，但是上帝允许我们面对各样的困难。 Kita maunya keluarga kita nggak ada masalah tapi kadang Tuhan izinkan ada masalah muncul di keluarga kita. 我们盼望我们的家庭都是好好的，但是上帝允许有问题出现。 Sama yang sekolah, yang kuliah kadang juga Tuhan izinkan ada masalah, ada kesulitan. 同样读书的，上帝也允许他们面对困难。 Saudara kalau motivasi kita hanya untuk dapat berkat itu untuk diri kita, maka kita bisa kecewa loh di 若 tengah 是 jalan. 我们的想法只是为了为自己得到祝福的话，我们会失望。 Kita bisa seperti cucu di film itu yang ngambek sama Tuhan. Nggak mau lagi aku ikut Tuhan gitu. 那么我们就像那个孙子一样，得不到了就决定不要跟做主了。 Maka saudara supaya kita tidak salah menjadi hamba Tuhan yang baik di hadapan Tuhan, kita penting belajar firman Tuhan hari ini. 所以呢，让我们不要错误的成为上帝的好的仆人，我们要今天思想他的话。 Nah teks yang kita baca ditulis oleh Paulus dan Paulus mengkontraskan dua macam perhambaan. 我们读的经文是保罗写的，他呢在那里就做了一个比较。 Paulus menunjukkan bahwa pada dasarnya kita manusia itu hanya akan menghamba pada salah satu dari dua ini. Pada dosa yang fokus pada diri atau pada kebenaran yang fokus pada Tuhan. 那么保罗告诉我们，基本上我们人啊，在这个世界只能够成为一个对象的仆人，罪呢，
或者上帝。 Saudara, dosa itu fokusnya pada diri karena dimulai dengan sebuah keinginan untuk menyenangkan diri kita. 那么这个罪的开始呢，就是当我们要某一件事是为着自己的喜好而已。 Tapi firman Tuhan tunjukkan itu akan menggiring kita pada kehancuran. 但是上帝警告我们，如果你有这样的想法，就会领你到破碎的地步， Kehancuran hidup, rumah tangga, 破碎的家庭， dan ujungnya adalah kematian selamanya. 以至于死永死。 Tetapi kalau kebenaran itu akan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pengudusan, dan ujungnya adalah kehidupan kekal. 但是若你是成为义的奴仆的话，那么神会带领你在真理上生活，以致了你得到了生命。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, titik awal kita semua sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa adalah hamba dosa. 其实我们从开始就已经成为了罪的奴仆。 Saudara, kita semua lahir dalam keadaan sudah langsung berdosa. 我们一生下来，我们都已经在罪里面了。 Anak kecil nggak pernah diajarin untuk berbuat dosa, tahu-tahu bisa berdosa. 小孩子我们没有教他犯罪，他自己会学。 Saya beri contoh, misal saya pernah berdua dengan anak kecil, saudara. 比如说，我曾经跟2个小孩子在一起， Tiba-tiba anak kecilnya ngomong begini, Lause, kok bau kentut ya? Maaf ya saudara ya, saya langsung kutip kalimatnya si anak kecil itu. 那么其中一个孩子说：“老师很臭，有人放屁。” Terus orang cuma berdua, saya mah yakin saya nggak melakukan itu ya. 我们只有2个人，我肯定我没有放屁。 Terus saya responnya langsung, kamu kentut ya? 我就跟他：“哎，你放屁啊 Ih, enggak ！”gitu. 那个孩子里，哦，不是我，不是我。 Nah saudara, saya yakin papa mamanya nggak pernah ngajarin dia, nak nanti kalau udah besar jadilah pembohong yang ulung. Nggak mungkin. 我相信他的父母不可能叫这个孩子以后你长大了你做说谎的人。 Tapi dia bisa berdosa, berbohong, melakukan berbagai jenis dosa, nggak diajarin, bisa aja sendiri 但是这 termasuk 个 diri 孩 kita. 子没有人教他，他也会做各种各样的罪， Karena kita hamba dosa. 因为我们是罪的奴仆。 Saudara, ciri-ciri hamba dosa berdasarkan teks yang tadi kita baca, nomor 1 ini, taat pada keinginan yang memimpin pada kematian. 那么罪的这个特征呢，就是在我们刚才读的经文，就是要抽出我们的私欲。 Saudara, keinginan dosa itu menyenangkan hati kita, bikin kita senang mata, senang daging, senang badan, senang. 这个私欲使我们的眼睛、我们的身体都快乐， Tapi yang gak senang itu Tuhan. 但是只有上帝看到了不高 Karena 兴， keinginan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. 因为你的私欲跟上帝的旨意是对敌的， Maka memimpin pada kematian, yaitu upah dari dosa adalah maut. 就是以至于你死，因为罪的工价就是死。 Yang kedua, menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. 那么第二呢，你把你的身体给罪做不义的器具。 Saudara, Roma 6 ini sebenarnya kalau kita baca secara lengkap itu ada nasihat berkenaan tentang tubuh yang dipakai menjadi sebuah dosa percabulan. 如果我们读这个罗马6章，我们看到我们使用我们的身体做淫乱的事。 Oh saudara, tubuh kita bisa dipakai untuk melakukan dosa, mohon maaf, di dalam dosa seksual. 我们能够用我们的身体，能够犯这个性的罪， Yaitu tubuh kita misalnya melakukan hubungan suami istri dengan pria atau wanita yang bukan pasangan sah kita. 可能我们夫妻之间，你能够跟不是我们的妻子或者丈夫有这个性的交往。 Bahkan bisa juga tubuh ini dipakai menjadi senjata kelaliman seperti melawan Tuhan. Tuhan desainkan laki-laki dan perempuan, tapi bisa tubuh laki-laki dengan tubuh laki-laki, tubuh perempuan dengan tubuh perempuan. 那么，若我们把这个身体献给这个罪的话，我们就会做出一个神不喜悦的事，就是同性恋。 Oh saudara, ini menjadi sebuah senjata kelaliman seolah-olah kita melakukan dosa untuk melawan Tuhan. 这个不义的器具就使我们能抵挡了我们的上帝。 Yang ketiga cirinya hidup di bawah hukum Taurat.
第三呢，就是活在律法之下。 Ayat 14 dan 15 menjelaskan dan memberi petunjuk tentang ini. 14、15节就讲到这个件事情。 Nah saudara mungkin bingung, maksudnya apa hamba dosa hidup di bawah hukum Taurat? 那么我们就会莫名其妙，为什么说我们活在律法之下就是罪的奴仆呢？ Begini penjelasannya saudara. Hukum Taurat adalah peraturan atau standar yang Tuhan tetapkan bagi umat manusia untuk hidup kudus. 那么我们要清楚明白，这个律法是上帝给我们的一个标准，使我们成为他子民的人，能够有圣洁的生活。 Nah kita berdosa karena kita tidak mencapai standar itu. 我们会犯罪呢，因为我们达不到这个标准。 Kita tidak pernah bisa melakukan semua hukum Taurat itu dengan sempurna, sedangkan tuntutan Allah itu sempurna. 我们人啊，不可能够完成做好这个律法，因为上帝对我们的要求是完美的。 Ibarat anak sekolah kerjaan ulangan nilai 8, 9 gak cukup, harus 100, harus sempurna, itu tuntutan Allah. 就是说，一个学生考试达到8、9分，不可以，因为上帝要求的就是100分。 Nah saudara untuk menolong kita semua semakin memahami bagian yang cukup sulit ini, 为了要使你们了解这个经文， saya coba buatkan sebuah cerita ilustrasi karangan saya saudara. 我就做了一个故事给你们听。 Jadi karena saya yang karang-karang saya boleh buat lebih dramatis dong. 因为我自己做的，我能够使它成为个喜剧化 Nah Alkisah ada seorang pria terhormat melamar gadis sederhana. 啊。听说呢，有一个受人尊敬的一个男子，就娶了一个女孩。 Melamar saudara ya, bukan meramal. Meramal tuh kuamia ya. Bukan Melamar tuh suami, ah. mau dijadiin istrinya. 就是提亲要娶她做老婆。 Nah saudara ini ceritanya pria terhormat dari satu keluarga yang berpendidikan, yang kondisinya wawasannya luas, tinggal di perkotaan begitu 那 ya. 么这个男子呢，他的知识好，家庭背景又好，又是很好看。 Nah gadisnya dari daerah yang sederhana, keluarga sederhana, mungkin juga wawasannya lebih sederhana begitu. 那么这个女子呢，从比较乡下来的，很简朴，知识也不广。 Mirip-mirip kisah princess lah, ada pangeran dengan misalnya putri dari keluarga sederhana pergi 就 begitu 像 ya. 故事里的童话，那个女孩哇，有白马王子来娶她。 Nah karena si pria ini jatuh cinta, nggak apa-apa sederhana tetap diterima, mau dijadikan istri. 因为这个男子很爱这个女子，所以他，哎呀，他很简单，他很简朴，没有关系。 Akhirnya si istri bersedia, mau dong gadis sederhana dilamar, buset pangeran, siapa yang nggak 哇， mau. 当然这个女子要哇，一个白马王子要娶我，是不是？ Teng 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 nikah. 就结婚啦。 Nah saudara karena si gadis ini dari latar belakang sederhana, dia sebenarnya kurang tahu jadi istri yang baik itu bagaimana sih? 因为这个女孩子非常简单，所以她不知道要成为一个好太太应该怎么做。 Saya harus melakukan apa untuk menyatakan sayang cinta saya pada suami saya? 我应该怎么做呢，才能够表达我对丈夫的爱？ Karena si suaminya bersabar, suaminya tahu pergumulan istrinya, suaminya buatkan panduan ini. 后来 100 呢？ hal yang harus dilakukan sebagai tanda cinta pada suami. 这个丈夫因为很爱他的老婆，知道他在征战，哇，他就做了这个100个条例哇，怎么样来表达太太对丈夫的爱？ Suaminya tuliskan, oke saya bantu biar kamu bisa jadi istri yang baik ya. 哇，好，我帮助你，我写给你啊，你要怎么样成为好的太太？ 1, bangun tidurnya pagi-pagi untuk masak gitu. 第一，要早早起来煮饭； 2, mesti sabar, jangan gampang marah-marah. 第二，要有耐心，不可以很快的生气； 3, kalau suaminya pegel dipijit-pijit gitu. 第三呢，哎呀，老公酸痛要跟他按摩。 Dan seterusnya banyak saudara. 哇，一直很长哦。 Istrinya mulai tertolong, oh oke, jadi saya lakukan ini ya. 哦，太太说好好好，我就照做你的话做。 Tapi istri rasa banyak bener, berat bener. 后来慢慢那个妻子说，哎呀，这么多，这么 Aduh, dia 难。 lakukan satu demi satu rasanya makin berat, nggak berasa jadi istri. 他一个一个做，他好像觉得他不是做妻子了， Berasa jadi budak. 好像做奴隶了。 Nah akhirnya dia makin stres. 哇，他就觉得有压力了， Makin tertekan. 越来越有压力。 Nah ini karena cerita saya buat dia tekanannya makin berat dari hari ke hari. 因为我自己做的，所以他一天跟一天
更糟糕了。 Satu titik dia depresi berat istrinya. 后来以后呢，他就积散了。 Begitu depresi berat, saya juga yang buat ceritanya, saya bikin dia lebih dramatis lagi, dia nggak tahan, dia mau bunuh diri. 哇，后来呢，这个老婆已经忍不住，她要自杀了。 Dia ambil silet, dia sayat tangannya, 哇，他就割他的手的脉， berdarah. 就出血了。 Nah, biar lebih bombastis, suaminya pas ada di rumah panik, istriku. 丈夫刚好又在家看到妻子这样，哇，他就紧张了， Langsung digendong istrinya. 哇，就把她抱起来， Lari, udah nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. 就快一点的跑， Wah, lari secepat kilat menuju rumah sakit terdekat. 哇，跑得越快越快，就到了医院。 untung rumah sakit cuma sebelah rumah. 哎呀，好在那个医院在隔壁 Jadi 而已 cepet.，所以很快。 Wah, begitu nyampe sebelah dia bilang, dokter, suster, tolong istri saya selamatkan nyawanya. 哇，一到了医院，他说医生不是，请救我的太太， Karena istri ini sangat disayang. 因为我很爱她， Semua saya rela lakukan demi selamatkan 我愿意 istrinya. 为她做一切事，只要你能够把她救出来，救活 Dokter 来。 bilang pendarahannya hebat. 哇，这个妻子流血很多啊， Darah udah berkurang banyak. 缺乏了那个血啊。 Suaminya bilang, kasih darah saya buat dia. 哇，他先生说，我捐给他， Pas-pasan golongan darahnya cocok dah. 刚好他的血型一样， Langsung dikasih. 就输血给他。 Akhirnya nyawa istrinya tertolong. 哎呀，妻子救活了， Istrinya selamat. 妻子好了， Suaminya yang kritis. 现在丈夫危机了， Nah, saudara, suaminya yang kekurangan darah. 现在老公缺乏血啊。 Saudara, begitu istrinya sadar, 哇，那个太太清醒了以后呢？ jangan saudara bilang istrinya mau kasih darahnya lagi ke 哇， suaminya. 你不要想 Bolak-balik dong. 那个妻子又要捐血给他，不是 Enggak, ceritanya suaminya badannya bagus. 啊？刚好丈夫的身体够好。 Jadi butuh waktu beberapa waktu saja darahnya sudah pulih dan dia sudah sehat kembali. 过了不久呢，他又健康了 Nah, saudara, ketika dua-dua sudah sehat, mereka ngobrol baik-baik. 啊。两个人健康以后呢，就交谈了。 Nah, si suami bilang, aduh istriku, kamu ngapain sampai begitu? 那么老公就跟老婆说：“哎呀，我的老婆，你为何必做到这样呢？ Aku sayang terima kamu bukan karena kamu lakukan 100 hal 我 itu. 爱你，我接来不是你做了这个100个条例， Aku sayang dan terima kamu sebelum kamu lakukan itu. 你还没有做这100个条例，我都已经爱你了。 Jangan bebani diri kamu dengan rasa stres, berbeban berat gara-gara itu. 不要为了这个100个条例使你有这个压力 Relax aja jadi 啊！你 istri 要轻 saya. 轻松松哦。 Yang penting kamu happy, aku happy 最 kira-kira 主 gitu. 要你快乐，我也快乐。 Saudara, istrinya denger suaminya begitu sayang begitu, udah berkorban juga buat dia. kelepek-kelepek dong. Kelepek-kelepek. Terharu makin sayang sama suaminya. 哇，那个老婆听了老公这样说，你们想怎么样？她受感动。 Lalu istrinya berkata dalam hati, aduh suami saya begitu baik sama saya. 妻子心里说：“哎呀，我的丈夫对我真的好啊， Saya nggak boleh nggak baik sama dia. 我一定要对他好。” Jadi dia berusaha bangun pagi-pagi, siapkan keperluan suaminya. 所以呢，她自愿的早早起来为丈夫预备食物， Selalu perhatikan apa yang suaminya mau, suaminya butuhkan. 那么一直注意丈夫需要什么。 Kalau pegel dia pijit-pijit. 哇，真的酸的，还跟他按摩。 Tanpa sadar yang sedang dia lakukan ini terus-menerus mirip dengan 100 panduan itu. 所以呢，不知不觉中，他其实做了那个100件的那个条例。 Bedanya, 它的不同在哪里？ sebelumnya dia lakukan dengan hati terpaksa, merasa diperbudak dengan peraturan itu. 起初呢，她很勉强做，好像做这个丈夫的奴隶一样。 Sesudahnya dia lakukan dengan tulus, ikhlas, dengan penuh kasih sayang pada 但是 suaminya. 这件事以后呢，她就真心的、诚心的去为丈夫而做。 Nah, saudara, hukum Taurat Tuhan berikan itu untuk menolong kita bisa hidup kudus sesuai dengan standar Tuhan. 那么这个立法书呢，上帝给我们，使我们能够照着上帝的旨意而活。 Tapi karena kita lemah, kita selalu gagal dan tidak bisa mengatasi dosa yang meleset dari hukum Taurat itu. 但是我们因为软弱，我们做不到，我们一直免不了就犯罪。 Ibarat suami yang tahu keterbatasan istri tadi, Tuhan tahu keterbatasan kelemahan kita, maka Tuhan datang untuk mengatasi dan menyelesaikan ketidakmampuan kita ini secara sempurna bagi kita.
就是像那个丈夫知道妻子的有限，上帝也知道我们有限，所以他愿意来帮助我们解决我们那个有限的。 Saudara, Tuhan Yesus datang, dia lakukan kehendak Tuhan itu, kehendak Allah Bapa secara sempurna. 那么主耶稣来做了完美的，做成了天父所要做的。 Bahkan dia korbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita karena kita gagal, kita harus dihukum, kita harus mati. Tapi dia gantikan kita mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelesaikan masalah ini. 因为我们失败了，我们应该是死的，但是主耶稣愿意牺牲自己的生命，死在十字架上，为了代替我们，使我们能够得救。 Maka sejak Tuhan Yesus berikan anugerah tersebut, saudara, status kita bisa berubah dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan atau hamba kebenaran. 所以呢，当耶稣做了这一切，为我们做了这一切，我们的身份呢，从罪的奴仆就改为义的奴仆。 Namun ada satu respons yang Tuhan minta pada kita waktu dia berikan anugerah itu. 但是当上帝给你这个恩典，他盼望从你那一方有一个回应， Yaitu respons kita mau menerima anugerah kasih karunia itu dari Tuhan. 就是你的回应呢，就是要接纳神给我们的恩典。 Karena itu kalau kita terima anugerah itu, ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Gift itu. 所以呢，当你接纳这个恩典14节告诉我们，罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。 Nah, respons kita menerima anugerah itu di Roma 10 ayat 9 sampai 10 memperjelas buat kita demikian. 那么，当我们接纳这个恩典的话，罗马书10章就更清楚的告诉我们。 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 这里告诉我们，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。 Nah, saudara, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, itu respon yang Tuhan minta. 当我们心里相信，口里承认主耶稣是我们的救赎主。 Sekali lagi, waktu kita berespons dengan benar, firman Tuhan memberi penegasan di ayat 18 yang kita baca. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dari dosa, dan menjadi hamba kebenaran. 当你真心的接受了主耶稣的这个恩典，你呢在18节告诉你，你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。 Sampai di sini mungkin ada sebagian kita yang bertanya seperti ini. 可能你们听到这里当中有一个问题， Kenapa ya meski saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, udah lama saya percaya Tuhan Yesus. Saya udah terima anugerah kasih karunia itu. Tapi kok ada kalanya saya masih bergumul untuk lepas dari dosa yang terasa sangat mengikat saya. 可能你们会想，我都已经相信主耶稣很久了，为什么我有时候还觉得还被那个罪所捆绑呢？ Misalnya dosa pornografi. 比如说色情的罪。 Saudara, orang yang bergumul dengan kecanduan pornografi, dia berjuang untuk lepas, tapi kok kayak nggak bisa lepas. Mau lihat lagi, mau lihat lagi. 一个人当他因为这个色情成瘾的话，他心里想唾弃，但是却不能做得到。 Saudara yang dikasihi Tuhan, pornografi memang seperti zat narkoba yang mencandu otak pikiran kita. 其实这个色情啊，就像好像毒品，在我缠住我们的身体。 Tapi bukan berarti bagi Tuhan dia tidak bisa lepaskan kita dari dosa yang sangat mengikat ini. 但是不等于主不能够使你得到释放。 Ayat 19 dari Roma 6 memberi satu penegasan tentang kondisi kelemahan kita ini. 19节就告诉我们我们软弱的情况。 Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 这里告诉我们，
我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎么样将肢体献给不洁不法做奴仆，以致已死已法。现今呢，要照样将肢体献给义做奴仆，以致已成圣。 Pengudusan sengaja saya perbesar katanya di dalam ayat yang panjang ini supaya di-highlight, diperhatikan oleh kita. 在这个满长的经文里，我要强调这个成圣， Karena pengudusan inilah menjadi solusi kita berproses untuk akhirnya kita perlahan-lahan terlepas dari dosa yang mengikat 因为 itu. 就是借着这个成圣，使我们能够慢慢的脱离我们罪的捆绑。 Ayat 22 yang tadi kita baca sampai 2 kali memberi penegasan tambahan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 22节，但先进你们既从嘴里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子，那借记就是永生。 Saudara, pengudusan atau sanctification adalah proses seumur hidup kita. 成圣是我们 Makin tenggelam. 我们就好像进到一个能够吸你身体的那种沙，你越挣扎，它就越把你吸下来。 Waktu kita sudah di dalam Tuhan dan kita menjadi hamba Tuhan atau hamba kebenaran itu, ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang di dalam hidup kita. 但是当你成为神的奴仆或者义的奴仆，有圣灵、有上帝在我们的心中， Kuasa supranatural dari Tuhan itu bisa mengangkat kita perlahan-lahan keluar dari pasir hisap itu. 那么这个我们上帝的能力能够慢慢把我们从这个沙堆里拉上来。 Dan seumur hidup kita dikuduskan dari satu titik ke satu titik, makin serupa dengan Tuhan, makin jauh dari dosa itu. 那么一天比一天，我们借着上帝的帮助，一天比一天更成圣，更远离了罪。 Sampai napas terakhir kita, firman Tuhan katakan, kesudahannya kita alami hidup kekal bersama 一 dengan 直 Tuhan 到你 Yesus. 最后生命完毕以后，你上帝就会告诉你，就是在这个永生里了。 Maka ayat 23, ayat terakhir dari Roma 6 membungkusnya dengan berita baik bagi kita. 那么23节这个结论就是好消息。 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus 因 Tuhan 为罪 kita. 的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主耶稣基督里乃是永生。 Sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan? Pertama ini, saudara. 那么结论呢？我们应该怎么做？ Pastikan kita sudah jadi hamba Tuhan atau hamba kebenaran dengan apa? Dengan percaya pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. 第一，你要做到的就是你一定要先接纳主耶稣，你已经清楚知道你是神为神的奴仆而义的奴仆。 Pastikan hati dan mulut kita sudah percaya dan mengaku Yesus itu Tuhan atas 你 hidup 要 kita. 先肯定你的嘴、你的心已经相信、承认耶稣是我们的救主。 Setelah percaya, kedua harus ada komitmen. 相信了以后，你就要有一个节制。 Berkomitmen dengan hati yang sungguh-sungguh mau bersama dengan Tuhan yang sudah dengan kita itu berjuang melawan dosa. 你要节制，你要跟神同工来抵挡这个罪。 Yang masih suka lihat pornografi, 你们当中还喜欢跟这个色情影片的， yang masih suka ngomongin orang, 还有喜欢讲人的闲话的， yang masih suka marah-marah tidak terkendali, 或者没有控制的发火， yang masih suka malas-malasan, 还是懒懒散散的， yang masih suka tidak jujur, 还有不诚实的， yang masih suka iri hati sana sini, 还有妒忌性， yang masih suka gampang tersinggung, 很容易受伤的， bergesekan konflik sama orang. 跟人常常有冲突的。 Ayo saudara, kita mulai komitmen, kita mau berjuang melawan dosa-dosa itu. 我们今天就节制，我们愿意跟神来打败这一些的罪。 Yang ketiga, kita harus setia selalu. 第三，我们必须永远的忠心。 Setia di dalam melangkah dalam perjalanan pengudusan ini. 我们在成圣的道路中，我们必须忠心。 Saudara, orang yang bergumul untuk lepas dari pornografi itu dia udah berjuang mungkin bulanan, tahunan, jatuh lagi.
很多被这个色情影片所控制的人，他已经想办法了，几次都要改变，但是还是掉进罪里。 Waktu kita setia dalam proses pengudusan ini, kita bersedia, kita misalnya cari rekan akuntabilitas, cari konselor, kita terus mau berjuang untuk meski jatuh bangun, tapi makin baik, makin baik, makin baik. 但是若你愿意在这个成圣的道路中忠心，你自己帮不了，你可以找一个有能够信靠的同工或者顾问来帮助你一点一点的改善。 Saya pernah dengar kesaksian menyentuh ada anak muda Kristen, saudara pemuda. 我曾经听过一个年轻的基督徒的见证， Dia bergumul lihat pornografi di handphonenya setiap malam. 他一直在那里挣扎，每天晚上都要从手机看这个色情片， Dan dia cari pertolongan, 他就找帮助。 lalu hamba Tuhan yang membimbing dia memberikan usulan. 后来呢，栽培他的神父呢，就帮助他，告诉他。 Ada nggak teman kos kamu, kan kos pria ya, sesama teman kos yang juga berjuang untuk melawan pornografi? 我要问你，在你这寄宿的地方，有没有跟你的朋友也同样跟你一样的挣扎呢？ Oh ternyata ada teman kos dia yang sama-sama berjuang untuk melawan pornografi. 哦，原来有，他同寄宿的地方有一个年轻人也是有这样的 Lalu 烦 si 恼。 hamba Tuhan ini mengusulkan handphone kalian berdua setiap malam ditukar tapi dikunci dengan password. 他说啊，你这样做，你们两个人交换，你们的每天晚上交换手机，但是不要开你的密码。 Ya harus saling percaya, jangan dibongkar-bongkar passwordnya ya. 当然，他们要彼此相信。 Nah dengan begitu sama-sama pegang handphone yang nggak bisa dibuka. 那么他们就拿着他们开不了的手机， Nah maka akan membuat kamu nggak punya akses melihat pornografi. 这样的话呢，就控制你不能够看这些片子 Oh。saudara pemuda ini lakukan dan sejangka waktu makin menolong dia dan juga temannya itu untuk berjuang mengalami pengudusan itu. 这个年轻人就顺服，过了不久呢，他们两个年轻人就设法解脱这个问题。 Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 在上帝里面没有不可能的。 Mungkin ada dosa atau ada apapun dalam diri kita yang kita rasa, aduh susah berubah. 可能你觉得你这个罪啊，使你很难改变。 Saya bagikan kesaksian pribadi saya saudara. 我用个人的见证告诉你们， Saya dari keluarga, maksud saya sejak saya berasal dari keluarga asal saya tumbuh menjadi anak yang sangat penakut ekstrim luar biasa. 我从我的家庭的背景，使我能够成长的成为很胆小的人。 Saya pernah saksikan ini di dalam beberapa khotbah, mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara juga sudah pernah 我 dengar. 曾经向你们讲过，可能你们听过。 Aduh saudara, saya tuh penakutnya sampai dikonfirmasi sama papa mama saya, akong, ama, semua saudara cece koko saya. Ini anak paling penakut sedunia dah. 甚至我的爸爸妈妈、公公婆婆也承认，这个孩子可能世界上最胆小的。 Mereka sampai bilang payah, ini bener-bener payah. 哎呀，他们说没有用啊， Bohwat, 没有办法， ini kayaknya nggak ada masa depan. 没有前途啊。 Saya juga sedih ngelihat hidup saya begitu saudara. 我这样生活，我也是很伤 Saya 心。 nonton TV ada perang-perangan tembak-tembakan keluar darah nangis. 我看电视打仗有出血，我就哭。 Tembak-tembakan apalagi hantu. Wow. 只有打仗，更何况有鬼啊！ Dulu di TVRI ada Ria Jenaka yang Ateng dan kawan-kawan main wayang orang. 以前我们的 TVRI 有阿登他们做戏， Begitu saya lihat itu pertama saya menjerit teriak-teriak nangis nggak karuan. 我一看呢，我就大声的哭。 Saya pernah main ke rumah saudara saya. 我曾经到我亲戚的家， Saya lihat sepupu-sepupu saya main lari-larian, saya nggak berani, saya cuma duduk di pojokan, kepengen main tapi takut. 我看我的表姐表弟们在那边跑来跑去，我不敢参加，我静 Salah 静 satu 坐 di，antara mereka bawa ular-ularan karet. 因为其中有带那个塑胶做的蛇， Diem-diem jalan di belakang saya dan kasih saya, ha gitu. 啊，慢慢走到我后面吓了我， Saya histeris, wah 哇， penakut, 我 udah 就吓 bener-bener 到 nggak 了，我 tahu 就 kayak 大 apaan. 叫。 Nah saudara begitu penakutnya sampai kalau ke dunia fantasi itu tempat paling menakutkan buat saya. 哇，如果这样呢，我们去那个娱乐园，这个地方是最可怕的。 Karena lihat semua yang naik kora-kora, halilintar semua mukanya ketakutan.
gitu kan. 因为我看他们做这些游戏的脸啊，都看得很恐怖， Saya lihat aja udah terserem apalagi suruh saya naik. 我看都怕，更何况叫我上去。 Percaya nggak percaya awal-awal saya naik kuda-kudaan aja ya saya takut copot kudanya. 我坐那个马车，apa tuh ya kuda-kudaan ya, ya, kuda-kudaan. merry go round ya, Ya, merry go round. 我都怕这个马会掉下来， Gajah beruduk saya takut dia waktu naik kalau kelompat lepas gajahnya gitu. 我也怕坐这个掉下来。 Istana boneka saya takut boneka tiba-tiba bergerak nyamperin saya. 哇，那个儿童世界我怕， Aduh bener-bener parah saudara. 很可怕的。 Tapi waktu saya bertobat di SMP, 但是中学我悔改之后， saya rasa Tuhan tegur saya soal penakut luar biasa 我 ini. 发觉上帝就是在我这个惧怕中 Dan 提醒我， Dan saya juga doakan Tuhan tolong saya bisa menerobos penakut yang luar biasa ini. 我也是求神帮助我能够突破我这个惧怕感。 Tapi kan harus ada komitmen, harus ada melangkah melawan rasa takut itu 当 kan 然，你 saudara. 要委身，你要接着，你要开始起步。 Nah saya ingat salah satu langkah pentingnya adalah pergi ke dunia fantasi, coba naik kora-kora itu. 第一步呢，我就去这个娱乐园，就做了那个过啦过啦。 Saya ingat besok sudah ditantang ke sana, dari malam saya doa sampai pagi, sampai ngantri, itu udah doa terus-menerus. 我记得那一天我们还没有去之前，我整晚就在祷告，求主帮助。 Saudara kemudian saya naik kora-kora itu. 我就上了那个过啦过啦， Pertama kali gemeter, keringet dingin, takut. 起初一直发抖出冷汗， Tapi betul-betul ajaib sekali begitu kora-koranya berjalan. 但是很奇妙，当这个东西摇了， Sampai dia bergeraknya drastis, ekstrim sampai hampir terbalik. 一直到高峰的时候， Saya bukan rasa takut tapi saya makin rasa excited. 我不怕了，我反而觉得很兴奋。 Saya sampai mikir apa seremnya ini. 我在想，为什么我觉得怕呢？ Wah saya makin teriak turun, saya lari lagi antri naik lagi sampai belasan kali 哇！ saya 我 bisa. 一下子又在排队，一直做了11次。 Langsung saya bilang halilintar, saya juga pasti berani naik 我 juga. 觉得做哈利林，但我也不怕。 Saudara pulang dari dunia fantasi, saya rasa Tuhan nyatakan mujizat luar biasa dalam hidup 自 saya. 从娱乐园了，我知道上帝彰显了他的神迹。 Oh saudara saya betul-betul mengaminkan itu semua anugerah Tuhan. 我真的承认，这一切都是神的恩典。 Karena di kora-kora di halilintar tetap ada orang ketakutan kok. 因为在过啦过啦或者哈利勒，他们做的人也很多都怕。 Ada teman saya habis naik nggak berani naik lagi. 有我的朋友做了，他不敢再做 Tapi。saya yang penakut, kok malah nggak rasa takut. 但是我这个胆小鬼为什么不怕呢？ Nah saudara kalau kepengen ke Dufan ajak-ajak deh saya 啊， ntar 现在你要去卢芳要带我啊！ nggak bercanda. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saat ini menjadi sesuatu yang kita rasa kita susah lawan, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. 所以呢，你觉得你没有办法解决的这个问题，你在上帝里面，你要知道，上帝是没有难成的事。 Percaya, berkomitmen, setia lakukan. 你要相信，你委身，你要重心的做。 Dan terakhir punya hati yang tulus ikhlas mengasihi Tuhan. 最后呢，你要有真诚的心来爱上帝。 Ingat fokusnya untuk Tuhan bukan untuk diri sendiri. 记得焦点你神，不是自己。 Saya hamba Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan. 我是上帝的奴仆，我要讨主喜悦。 Kalau Tuhan berkati, puji Tuhan, itu bonus. 若上帝祝福我，我感谢神。 Tapi kalau Tuhan punya kehendak lain nggak apa-apa. Biar kehendak Tuhan yang jadi asal Tuhan kasih kekuatan saya taat pada kehendak Tuhan. 若神有不同的旨意，不要紧，只要神给我力量去度过， Bukan kepentingan diri tapi kemuliaan Tuhan yang diutamakan. 不是为了自己，乃是为了神的荣耀。 Terakhir Tuhan Yesus pernah berkata di Lukas 17 ayat Siho. 10. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid dan juga ditujukan pada kita semua. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. 这是主耶稣告诉门徒和我们的话。这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。 Saudara kita bisa jadi hamba Tuhan itu anugerah, kita bisa melayani Tuhan itu anugerah, kita nggak berguna sebenarnya.
tapi Tuhan beranugerah dan kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. 我们成为神的奴仆，我们能够成为神的儿女，这一切都是恩典，因为我们所做的是我们应份做的。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Bapa dalam surga, ampuni kami semua yang masih bergumul dengan dosa-dosa kami. 亲爱的天父，求你赦免我们，我们若在挣扎当中的人。 Untuk setiap kami yang masih ada di area hamba dosa, tolong kami hari ini, pindahkan kami menjadi hamba kebenaran, hamba di dalam Tuhan. 若我们还是罪奴仆的周围里的话，求你帮助我们，使我们能够改为义的奴仆或者神的奴仆。 Lembutkan hati kami, lidah bibir kami sehingga percaya dan mengaku Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. 求主你温柔放软我们的嘴和口，使我们能够承认、相信主耶稣我们的救主。 Dan tolong kami berkomitmen setia, punya hati yang ikhlas sepenuhnya mengasihi Tuhan. 我们也求你帮助我们能够诚心诚意的来爱我们的上帝。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. 感谢主，奉耶稣基督的名祷告。 Amin. 阿 Tolong 门。 berkati saudara. 神祝福大家。 Kita semua perlu Yesus. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya. Kita mau naikkan suatu pujian, ku perlu Yesus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami kembali disegarkan oleh firman Tuhan untuk melihat di mana kami sekarang. Apakah kami hamba Tuhan atau kami hamba dosa? Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, Engkau terus menolong kami bahwa Tuhan menghendaki supaya kami menjadi seorang hamba kebenaran, hamba Tuhan dan bukan hamba dosa. Biarlah melalui firman Tuhan ini sekali lagi Engkau menguatkan kami dan Engkau memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Karena kami mengalami tantangan-tantangan hidup yang setiap saat kami hadapi, yang bisa membuat kami goyah, yang bisa membuat kami terlena dan bahkan menjadi hamba dosa. Tapi biarlah melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami mau terus berjuang bersama-sama dengan pertolongan Roh Kudus untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam pelayanannya sebagai dosen di STT Saat Malang. Tuhan terus berkati Guru Injil Aweng. Kami serahkan biarlah melalui pelayanannya ada banyak siswa mahasiswa yang diperlengkapi bersama-sama dengan para dosen yang lain, dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan yang setelah mereka selesai daripada studinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan sekali lagi hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat bangsa kami Indonesia, secara khusus di dalam mempersiapkan untuk pilkada. Kami berdoa kiranya Tuhan terus campur tangan yang orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk berkontestasi, untuk menjadi para pemimpin di daerah-daerah. Biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga pilkada nantinya boleh berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan siapapun yang nantinya akan menjadi pemimpin di daerah, baik itu wali kota maupun bupati bahkan juga gubernur, semuanya boleh diterima dan didukung untuk menjalankan pemerintahan yang akan datang. Kami berdoa untuk presiden pada hari ini yang akan menyelesaikan masa jabatannya. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini untuk menyelesaikan dengan baik dan nanti diganti dengan presiden yang baru untuk menjalani pemerintahan yang baru 5 tahun ke depan. Kami menyerahkan agar Tuhan yang memimpin, Tuhan menyertai sebagaimana Tuhan sudah menyertai beberapa waktu yang lalu. Kami juga percaya Engkau akan memimpin bangsa kami di masa-masa yang akan datang, memberikan apa yang terbaik demi kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan setiap kami yang hadir pada hari ini. Engkau mengetahui hidup kami secara pribadi, setiap pergumulan-pergumulan, mungkin masalah kesehatan, masalah perekonomian, masalah relasi dengan keluarga, ataupun masalah-masalah yang lain. Bapak kiranya Engkau yang terus menjadi sumber pertolongan kami, yang menjadi pusat daripada kekuatan kami. Biarlah hikmat bijaksana pertolongan Tuhan memampukan kami untuk bisa menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kami. Bagi mereka yang sedang lemah tubuh, Tuhan kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan mereka. Yang sedang dalam masa-masa terapi-terapi ataupun dalam pengobatan-pengobatan, Tuhan biarlah sekali lagi tangan kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Karena doa syafaat ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan. Sejak kita memilih Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kita. Mari kita menyatakan bahwa kita semua adalah milik Tuhan dan biarlah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 179, Kini Ku Milik Yesus.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau memilih dan menjadikan kami milikmu. Engkau layakkan kami menyebutmu Bapa dan menjadi anak-anakmu ya Bapa. Sungguh besar anugerahmu, kasihmu tidak berkesudahan ya Bapa. Rahmatmu baru setiap hari. Dikala kami berbeban berat, di saat kami menghadapi pergumulan, dikala kami dilanda kekhawatiran, Engkau izinkan kami bersandar dan berserah kepadamu. Hanya dengan hikmat dan bijaksana darimu, kami dapat melewati hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Ada satu warta yang saya mau sampaikan kepada kita, namun yang pertama-tama jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Guru Nyil Aweng yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita berikan aplaus buat Guru Nyil Aweng. Minggu depan kita akan kembali beribadah. Minggu depan adalah special day, yaitu Father's Day. Pembicaranya adalah Pendeta Arun Chan dengan tema Hati Seorang Bapak. Nah, pertanyaan yang kita perlu persiapkan refleksi adalah, silakan ya, mengapa saya bisa bersikap dan bertindak sesuai nilai Kristen, tetapi tidak memiliki kerinduan dan kasih yang dalam kepada Tuhan? Biarlah ini menjadi pertanyaan kita, dan minggu depan kita akan kembali bersama-sama beribadah. Demikianlah warta pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan untuk doa teduh.